Lepas tu budak tadi ni akan dijual kepada keluarga yang kaya raya dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Kes pemerdagangan manusia dari dulu sampai sekarang memang tak pernah habis. Orang kata selain jual dadah, kalau jual orang pun boleh jadi kaya. So aku nak cerita satu kisah dekat korang tentang sebuah pusat penjagaan kanak-kanak yang mana budak-budak dekat sana tadi tu kena jual. Masalah macam ni susah nak dihidu bila pusat jagaan tadi telah dijaga ataupun dilindungi oleh orang-orang yang berkuasa besar macam orang politik. Tiba-tiba aku teringat kisah adik Bella yang kena pukul tu. Dikatakan ada orang politik yang terlibat dalam kejadian tu. So jom aku cerita kat korang siapa orang di sebalik perbuatan yang tak berperi kemanusiaan ni dan apa yang aktiviti diorang buat. So without wasting any time, let's get started. Ada seorang wanita yang berwarga negara Amerika yang dikenali sebagai Georgia Tan, sangat terkenal dalam aktiviti menjual budak-budak. Dia dah jual budak-budak tadi tu dah selama 26 tahun, iaitu pada tahun 1924 sampailah pada tahun 1950. Dikatakan dia dah berjaya jual seramai 5,000 orang. So hasil daripada jualan tadi dia telah menjadi kaya raya dan menjadi seorang jutawan. Yang sedihnya aktiviti dia ni dilindungi ataupun dilitupi oleh kuasa-kuasa yang besar. Yang dahsyatnya ada plot twist dekat sini pula. Bila si Georgia ni mati, dia sebenarnya telah diangkat ataupun dia ni disanjung. Sebab diorang kata Georgia ni adalah seorang yang berhati mulia dan patut dihormati. Yelah sebab dia ni merupakan seorang pengarah dekat sebuah pusat penjagaan kanak-kanak. Jadi dia banyaklah adopt budak-budak tadi untuk di bawah penjagaan dia. Tapi itu apa yang orang nampak. Tapi orang tak tahu di sebalik apa yang dia buat tadi. Padahal di sebalik apa yang dia buat, dia dah buat satu perbuatan yang tak patut dibuat ataupun yang tak berperi kemanusiaan. Dia jual orang guys. Dia jual budak-budak kecil lagi pula tu. So aku akan kenalkan dekat korang siapa wanita yang dikenali sebagai Georgia. Georgia Tan dilahirkan pada tahun 1891 di Mississippi, Amerika. Mak dia bernama Beulah Yates, manakala ayah dia pula bernama George Tan. Ayah dia sebenarnya berpangkat agak tinggi, iaitu dia bekerja sebagai seorang hakim di mahkamah negeri. Jadi Georgia ni telah dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sempurna, yang tak ada apa-apa masalah keluarga. Cukup perhatian, cukup kasih sayang, cukup keperluan pendidikan. Bak kata orang memang segala-galanya cukup. Tak ada satu pun yang kurang Georgia ni dapat. Keluarga dia juga dikatakan seorang yang sangat ambil berat tentang kebajikan masyarakat, terutamanya orang-orang yang susah dan juga anak yatim piatu. Disebabkan keluarga dia orang ni banyak terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan, Georgia sendiri pernah ada bangkai. So bila tengok background Georgia ni, memang dia tak ada apa-apa masalah ataupun trauma dari segi psikologi. Biasanya kes-kes dahsyat yang terjadi dekat luar negara ni ada kaitan dengan trauma yang pernah terjadi dalam hidup dia. Tapi bagi Georgia, dia tak ada semua tu. Dia tak ada apa-apa trauma dan tak ada apa-apa masalah. Tapi dia boleh jadi seorang yang sangat-sangat yang jahat. Georgia sebenarnya dia teringin nak ikut jejak ayah dia yang terlibat dalam dunia perundangan. Tapi disebabkan dia ni seorang perempuan, so cita-cita dia macam tak berapa disokong sangatlah oleh family dia. Bagi family dia, kerja sebagai seorang lawyer, sebagai seorang hakim ni adalah sesuai kepada orang lelaki. So family dia suggest untuk dia bekerja dalam bidang yang feminine sikit, yang sesuai dengan karakter dia yang seorang perempuan tu. And then family dia pun telah menghantar dia ke sebuah college yang mana dekat situ dia belajar dalam bidang muzik. Pada tahun 1913 dia pun grad dan dia telah sambung pelajaran ke University Columbia. Tapi dekat U dia telah tukar bidang dia masuk dalam bidang kerja sosial. Sebab bagi dia bidang ni lagi mudah untuk buat, kan dia lagi dikenali oleh masyarakat ataupun orang awam. Yalah family dia sendiri pun pernah terlibat dengan aktiviti sosial ni kan. Jadi dia tahu macam mana famousnya family dia. Beberapa tahun lepas tu Georgia telah memasuki alam pekerjaan. Tempat pertama dia bekerja adalah di sebuah pusat penjagaan kanak-kanak di Mississippi. Tapi dia kerja kat situ tak lama sebab dia ni adalah seorang yang sangat-sangat barat. Masa dia kerja dekat sana, dia selalu jugalah pukul budak-budak tadi dan selalu marah diorang. Dalam diam-diam masa dia kerja dekat sini, dah ada beberapa orang budak yang dia jual secara senyap-senyap. So bila perbuatan dia terkantor, dia telah dipecat serta merta. Sebenarnya dia masuk kerja dekat situ pun pakai kabel ayah dia. Lepas dari kejadian yang dijual budak-budak tadi tu, dia langsung tak dikenakan tindakan undang-undang. Sebabnya ayah dia kan seorang hakim, so kabel ayah dia memang sangat kuat. Jadi si Georgia ni terlepas macam tu je lah. And then pada tahun 1924 pula, dia telah bekerja dekat sebuah pusat penjagaan kanak-kanak di Tennessee. Dia masuk kerja dekat sini, dia dah dapat jawatan yang agak sedap juga, iaitu dia telah menjadi setiausaha eksekutif. Tak lama lepas tu, 5 tahun kemudian, dia terus naik pangkat menjadi pengarah pusat penjagaan tadi. Start dia jadi pengarah ni lah, perbuatan jahat dia ni mula semakin menjadi-jadi disebabkan dia ada kuasa dekat situ. Perbuatan dia ni ataupun aktiviti dia ni sebenarnya telah disokong oleh seorang ahli politik yang besar dekat sana yang bernama E.H. Crumb dan juga Camille Kelly. E.H. Crumb tadi tu adalah seorang politik dekat sana, manakala si Kelly tu pula adalah seorang hakim. Jadi diorang berdua ni sangat-sangatlah penting dalam aktiviti haram yang dibuat oleh Georgia. Jadi diorang berdua ni dapat melindungi Georgia daripada kena dakwa dan juga dia mudah mendapat hak penjagaan.
biasanya dia target budak-budak yang miskin dan anak-anak yang dibesarkan oleh ibu tunggal. Pada masa tu Amerika mengalami masalah ekonomi. Jadi ramai parents yang susah ni, dia akan jual anak diorang dengan harga $1. Diorang jual bukan sebab diorang ni nakkan duit, tapi diorang nak anak diorang dibesarkan dalam keluarga yang senang, dalam keluarga yang mampu, dan diorang tak nak anak diorang hidup susah macam diorang. Jadi dipendekkan cerita, diorang buat semua tu disebabkan nak masa depan anak diorang tu cerah. So disebabkan trend ni lah menyebabkan ada sindiket-sindiket yang telah mengambil peluang untuk menjual budak-budak. Biasanya ada satu sindiket ataupun ejen yang akan beli budak-budak tadi daripada keluarga yang susah. Lepas tu budak tadi ni akan dijual kepada keluarga yang kaya raya dengan harga yang sangat-sangat tinggi. So Georgia ni pun tak terlepas untuk merebut peluang tadi. Dalam banyak-banyak sindiket dekat sana, Georgia lah yang paling famous. Tapi dekat sana orang-orang memang sangat-sangatlah hormat dan sanjung dia. Sampaikan dia punya level tu, diorang samakan dia dengan Mother Teresa. So Mother Teresa ni adalah seorang yang sangat-sangat baik, yang suka berkasih sayang sesama manusia. Jadi dia ni dianggap seorang yang sangat-sangat suci dan baik. Jadi Mother Teresa ni adalah seorang biarawati yang terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan di India bertahun-tahun. Jadi dia lebih fokus kepada orang yang susah. Korang bayangkan Mother Teresa tadi tu disamakan dengan manusia yang berhati busuk macam Georgia. Seriously, memang tak sama langsung kot. Hebatnya pengaruh Georgia pada masa tu, sampaikan isteri Presiden Amerika yang ke-32 pun selalu minta pandangan Georgia tentang dasar-dasar kebajikan kanak-kanak. Kau nampak tak betapa pentingnya pandangan Georgia tu? Sampaikan isteri Presiden pun minta pandangan daripada dia. Rumah jagaan Georgia ni juga sebenarnya mendapat perhatian daripada orang-orang kenamaan. Jadi orang-orang kenamaan ni biasanya dia akan pergi dekat pusat penjagaan Georgia tu, and then diorang akan ambil lah budak tadi tu dan jadikan anak angkat diorang. Ada 3 cara macam mana Georgia tadi nak dapatkan budak-budak. Yang pertama, dia akan rasuah nurse untuk palsukan kematian bayi yang baru lahir. Kononnya anak diorang ni meninggal lepas dilahirkan. Even ada kes yang mana masa lepas si ibu ni beranak, ibu tadi tu dengar anak dia menangis. Tiba-tiba nurse tadi beritahu dia yang anak dia dah meninggal. Bila mak-mak tadi tu minta nak tengok anak diorang, nurse akan cakap yang bayi diorang dah diuruskan dah. Padahal anak diorang ni selamat je, cuma dibawa lari daripada sana. Aku tak boleh bayangkan lah macam mana perasaan seorang ibu tu yang lahirkan anak, yang anak dia memang tak meninggal, hidup, tapi ditipu kata anak dia dah tak ada, and then bila dah bertahun-tahun lepas tu rupa-rupanya anak dia dibawa lari daripada dia. Sumpah diorang ni macam tak tahulah nak cakap, ambil anak orang macam ambil anak kucing je. Cara yang kedua pula, Georgia ni akan cari ibu tunggal. Dia akan offer untuk bawa anak diorang yang sakit tadi untuk ke hospital, tapi dengan satu syarat yang mana si ibu tadi tak boleh ikut. Sebab takut kalau ibu tadi tu ikut, pihak hospital akan kenakan bayaran. Jadi dia kata kalau dia yang bawa akan free of charge lah. Bila dah sampai dekat hospital, dia akan palsukan maklumat peribadi budak tadi. Dia akan tukar nama dan latar belakang apa semua. Lepas tu dia claim budak tadi tu di bawah penjagaan pusat penjagaan dia. Bila mamak tadi datang ke hospital, kononnya nak ziarah lah anak-anak diorang kan, tapi pihak hospital cakap tu bukan anak diorang. Bila diorang call Georgia nak tanya anak diorang kat mana, Georgia cakap anak diorang dah meninggal, dah dikebumikan pun. Korang tak rasa ke yang si ibu tu akan terkejut beruk gila? Jadi ada seorang mangsa dalam kes ni yang mana dia telah terpisah dengan anak perempuan dia selama 44 tahun. Lepas 44 tahun tu dia barulah berjumpa balik dengan anak perempuan dia. Seriously, aku tak boleh imagine seorang ibu yang dah fikir anak dia dah tak ada, tapi rupa-rupanya lepas tu dia jumpa yang anak dia masih lagi hidup. Selama berpuluh-puluh tahun dia hidup tu, dia diselubungi dengan rasa sedih, tapi rupanya dia kena tipu. Cara yang terakhir pula, Georgia ni akan cari parents yang lalai ataupun tak mampu jaga anak diorang. Biasanya dia target kes-kes ni macam dekat mahkamah. Pernah ada satu kejadian yang terjadi kepada seorang perempuan mengandung yang bernama Anix. Pada masa tu Anix ni tengah sarap mengandung, and then dia tertidur. Lepas tu ada anak dia tengah main dekat kawasan laman rumah. Bila Georgia nampak, dia terus bawa lari budak tadi dan bawa kes ni ke mahkamah. Dekat mahkamah, dia kata Anix ni seorang yang careless dan biarkan anak dia bermain tanpa pengawasan. Kemudian mahkamah telah melepaskan hak penjagaan Anix ke atas anak dia dan serahkan hak penjagaan tu kepada pusat penjagaan Georgia. Jadi hak penjagaan tu dapat kat Georgia lah. And then anak Anix tadi tu telah diserahkan kepada keluarga angkat untuk dijaga pula. Maksudnya anak Anix tu telah dijual dengan harga yang mahal lah. Senang-senang je diorang pisahkan si ibu tu dengan anak kandung dia. Sumpah ya Allah, memang kejam kot. Yang aku rasa tak patut sangat-sangat, diorang siap iklankan budak-budak tadi tu dekat dalam paper untuk dijual. Aktiviti Georgia yang berlangsung selama 26 tahun ni telah menyebabkan dia menjadi seorang jutawan. Jumlah budak-budak yang dia jual dianggarkan seramai 5,000 orang, dan hasil pendapatan dia tu dia dapat $1 juta. Tapi time tu currency duit tengah rendah. Kalau sekarang duit dia yang $1 juta tu adalah bersamaan dengan $11 juta. So no wonder lah dia boleh jadi jutawan. Masa dia jadi pengarah dekat pusat penjagaan tadi, seramai 40 hingga ke 50 orang dilaporkan telah meninggal. Itu pun dalam tempoh 4 bulan budak-budak tu meninggal. So pada masa ni lah pusat penjagaan Georgia mula timbul kontroversi. Orang-orang mula petikai kenapa dekat sana ramai sangat budak meninggal. Macam ada benda yang tak kena dan terjadi dekat situ. Jadi bila diselongkar dan dibongkarkan, rupa-rupanya budak-budak dekat sana diberi ubat tiba
tidur supaya diorang ni kurang makan and then kurang minum, lepas tu kuranglah meragam. Jadi budak-budak tadi lagi banyak tidurlah berbanding melakukan apa-apa aktiviti ataupun bermain. So senanglah diorang nak handle budak-budak tadi kalau diorang dah tidur je. Kemudian pada tahun 1950, pusat penjagaan tadi telah ditutup sepenuhnya ataupun ditutup secara rasmi selepas aktiviti tadi terbongkar. Time tu E.H. Crumb tadi dia dah tak ada kuasa sebab dia kalah dalam pilihan raya. So dia memang dah tak boleh cover lagi lah si Georgia. Tahun yang sama juga diorang bertiga ni telah didakwa, tapi Georgia tak sempat sebab dia dah mati dulu kerana kanser. Manakala dua orang dalang tadi iaitu E.H. Crumb dengan Kelly, diorang pun terlepas juga daripada terkena hukuman. Sebabnya pun sama sebab diorang ni mati, tapi disebabkan oleh stroke. Disebabkan perbuatan diorang ni, ramai yang tak jumpa lagi dengan keluarga asal. Diorang telah dipisahkan secara paksaan dari keluarga kandung diorang sendiri. Pada tahun 1995, kerajaan Amerika telah mengetatkan undang-undang pengambilan anak angkat sebab diorang tak nak kes macam ni terjadi lagi pada masa akan datang. Patutlah dekat sana ada satu TV show yang nak satukan keluarga yang terpisah. So aku rasa maybe ada kaitan jugalah kot dengan apa yang Georgia buat sebelum. Okay guys, itu sahaja cerita yang aku nak kongsikan kepada korang pada hari ini, dan aku harap korang suka dan enjoy. Pada korang yang belum lagi subscribe channel aku, make sure korang subscribe dulu dan turn on notification, dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.